Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah. Kita membaca tafsir surah Al-Hujurat. Kita telah melihat pada ayat yang pertama dan pada ayat yang kedua. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. Pada ayat pertama dan ayat kedua Allah Ta'ala menurunkan ayat yang berbentuk perintah. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul dalam apa-apa jua urusan. Wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Innallaha sami'un alim, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Satu ayat yang sangat jelas daripada Allah. Jangan memandai-mandai dalam urusan agama. Jangan pandai-pandai dalam bab agama ni sampai pergi tolak ayat Allah, sampai pergi tolak ayat Allah, menolak perintah Nabi, mendahului Nabi dan Allah di dalam urusan agama. Pendek kata, apa-apa benda yang melibatkan urusan agama, rujuk kepada Allah, yakni Quran, rujuk kepada Nabi, yakni pada hadis. Jangan ada satu perkara yang kita buat tanpa kita rujuk pada agama. Jangan ada dalam diri kita ni satu benda pun yang kita buat bercanggah dengan Nabi, bercanggah dengan Quran. Ini ayat nombor 1. Maksud dalam bahasa kita ni, jangan memandai-mandai dalam bab yang berkaitan dengan agama, sehinggalah kita mendahului Allah dan mendahului Rasul. Ayat kedua juga begitu, dengan satu perintah, wahai orang yang beriman, jangan kamu meninggikan suara kamu lebih daripada suara Nabi. Pun telah saya huraikan ayat ini. Jangan kita memanggil Nabi Muhammad dengan nama Muhammad. Allah Ta'ala melarang kita memanggil Nabi kita dengan nama Muhammad. Muhammad itu panggilan untuk kawan kita. Untuk Nabi kita, kita kena bubuh ya Rasulullah, ya Nabi Allah, Nabi Muhammad. Ada gelaran tu Rasulullah atau Nabi di hadapan. Jangan duk panggil Muhammad, Muhammad, Muhammad. Tak boleh panggil Muhammad saja, sebab panggilan Muhammad ini adalah panggilan untuk orang biasa macam kita ni. Untuk Nabi khas kepada dia, ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Jangan duk sebut Muhammad, Muhammad. Kemudian kata Allah lagi, jangan ditinggikan suara kamu di hadapan suara Nabi. Walaupun Nabi sudah wafat, tapi peraturan ini masih berjalan. Sebab itu ada ulama-ulama yang bila membacakan hadis Nabi, mereka membaca dengan tertib. Mereka baca dengan sopan. Macam Imam Ahmad bin Hanbal, ketika membacakan hadis-hadis Nabi, walaupun digigit dengan kalajengking, sebanyak 12 kali ketika dia sedang mengajar, dia tak berhenti daripada mengajar, sebab menghormatkan hadis Nabi SAW. 12 kali kena gigit waktu mengajar, tapi masih tak berhenti mengajar, sebab tak sanggup berhenti kerana hormat kepada hadis Nabi SAW. Begitu juga dengan Imam Malik. Imam Malik dan Imam Hanafi, bila nak baca saja hadis Nabi, ambil wuduk dulu, mandi dulu, pakai pakaian yang cantik dulu, baru baca hadis Nabi. Imran bin Husain 30 tahun lumpuh, tak boleh bangun, duduk di atas katil selama 30 tahun. Tetapi apabila orang datang kepada Imran bin Husain,
Orang datang kepada Imran bin Husain untuk mengambil hadis. Sebab dia adalah sahabat Nabi yang banyak menghafaz hadis. Bila orang nak ambil hadis daripada Imran bin Husain, Imran bin Husain suruh mereka bangunkan dia. Bangunkan dia, dudukkan dia. Kerana dia tak gamak nak baca hadis Nabi dalam keadaan berbaring. Walaupun dia lumpuh. Walaupun dia lumpuh, 30 tahun dia lumpuh. Bila orang datang nak ambil hadis daripada dia, dia suruh orang yang datang ambil hadis tu bangunkan dia, sandarkan pada katil untuk dia membaca hadis Nabi. Bila orang tanya pada dia, kenapa yang nak bangun nak duduk sedangkan kamu lumpuh? Sebab kata Imran, aku tidak gamak membaca hadis Nabi sambil aku berbaring. Ini dia tuan-tuan, sahabat-sahabat yang sangat hormat, yang sangat ulama-ulama yang sangat menghormati hadis-hadis Nabi SAW, menghormati Nabi. Maka dengan sebab itulah datangnya barakah kepada mereka. Malah kalau kita tengok sahabat-sahabat Nabi ini bila belajar dengan Nabi, bila pergi kuliah dengan Nabi, nak tanya pada Nabi itu pun segan. Nak soal pada Nabi segan, takut jatuh kepada salah cara menyoal. Takut tak kena cara menyoal. Nak tanya itu pun segan. Sebab itulah Anas bin Malik berkata, kami ni kalau kami mengaji dengan Nabi, kami kalau kami belajar dengan Nabi, maka kami ni akan tertunggu-tunggu. Mudah-mudahan orang Arab Badui datang belajar. Mudah-mudahan orang Arab Badui datang. Sebab orang Arab Badui ni bila dia datang, dia merempuh mereka. Dan dia akan tanya pada Nabi. Sebab mereka ni kurang daripada segi didikan sedikit nak dibandingkan dengan sahabat. Sebab mereka orang dusun, mereka orang darat, mereka orang hulu. Mereka tak operati peraturan-peraturan berhadapan dengan Rasulullah. Jadi bila mereka mari datang mengaji dengan Nabi, mereka datang tanya direct, kadang-kadang terus langkah bau duduk depan Nabi, terus tanya pada Nabi. Bukan orang sahabat-sahabat tak suka. Kadang-kadang sahabat kata nasib baik dia mai tanya. Banyak benda yang kami nak tanya, tapi kami segan nak tanya kepada Rasulullah. Tapi bila orang Arab Badui tanya ni, sekurang-kurangnya dapatlah menumpang kami cara nak bertanya kepada Nabi SAW. Maka Nabi ni bila datang Arab Badui, dengan penuh kasih sayang Nabi ajar dia. Dengan penuh kasih sayang Nabi ajar orang Arab Badui. Nabi tak marah sebab Nabi tahu perangai mereka tu macam mana. Seperti yang berlaku pada seorang Arab Badui yang pergi kencing dekat tiang dalam masjid Nabi. Tengah duk mengaji ni, dia bangun pergi kencing dalam masjid. Masjid Nabi bukan macam kita ni cantik, kapek lawa, cantik berjuta harganya. Masjid Nabi buat daripada pasir. Lantainya pasir, dindingnya pelepah kurma, tiangnya batang kurma, atapnya tak ada. Bukannya ada bumbung. Kawan ingat masjid dengan di luar sama, di luar pun pasir, dalam masjid pun pasir. Kawan pergi hentam kencing belakang. Nabi tak marah dia. Nabi kata jangan kejar dia, jangan pukul dia, jangan marah dia. Selesaikan dia kencing. Dia habis kencing, sahabat ambil air simbah tempat dia kencing. Orang Arab Badui ni rasa macam salah pula dah. Kawan tak tahu, malu ni tebal muka. Dia pun keluar pada majlis Nabi. Nabi sambung macam biasa. Nabi tak kutuk, Nabi tak ulah, Nabi tak kata apa pun pada dia. Sampailah masuk waktu semayang, Arab Badui ni datang balik. Nak semayang berjemaah. Kita ni kalau dah malu macam tu, tobat lahum tak datang dah. Tak dapat saya nak datang dah Ustaz. Orang marah saya, orang tengok saya, orang kejar saya Ustaz. Arab Badui dah. Dia jenis ikhlas punya orang ni tuan. Lepas dia kencing, dia agak-agak dah selesai dah masalah dia. Masuk waktu semayang, dia mai semayang pula. Tapi perasaan kasih pada Nabi sudah wujud. Pada Nabi tak marah dia, Nabi tak halau dia, Nabi tak herdik dia. Perasaan sayang tu ada. Habis semayang tuan-tuan, dalam doa tu dia doa, ya Allah, berikanlah rahmat kepada aku dan pada Nabi Muhammad saja. Yang lain jangan duk bagi rahmat. Bagi dekat kami dua orang sudah. Nabi kata janganlah kamu sempitkan rahmat Allah. Nabi panggil laki-laki ni, kata dia rahmat Allah ni wasi'ah.
Inna rahmatallahi wasi'atun. Sesungguhnya rahmat Allah sangat luas. Jangan kamu sempitkan antara kamu dengan aku saja. Mintalah rahmat kepada sekalian alam. Mintalah rahmat kepada sekalian manusia, sahabat-sahabat kamu. Yang ni yang Nabi didik dia. Nabi tak marah dia, Nabi tak herdik dia, Nabi tidak tengking dia. Yang Nabi buat ialah Nabi didik dia. Sebab bukan semua mempunyai akal yang sama, mempunyai pendidikan yang sama. Islam menganjurkan kepada kita mendidik, mengajar dan mentarbiah. Ini yang dikatakan sebagai Rabbani. Rabbani itu apa? Rabbani itu ada 3 syarat. Yang pertamanya ada ilmu, yang keduanya mengajarkan ilmu, yang ketiganya mengamalkan ilmu. Kalau kita dapat 3 ni tuan-tuan, kita dapatlah seorang guru yang dipanggil sebagai Rabbani. Guru yang mursyid, guru yang Rabbani, yang ada ilmu, yang mengajar ilmunya dan dia pula mengamalkan ilmu dia. Tuan-tuan kalau dapat guru yang macam ni, clear, alhamdulillah, silakan. Yang ni yang nak cari. Sebab yang ini yang boleh mengubah orang. Guru-guru mursyid inilah yang boleh mengubah orang. Tuan-tuan dia orang kedekut mengaji dengan ustaz, macam-macam jenis ustaz dah mengaji, tapi duk kedekut macam tu juga. Maknanya ustaz tuan-tuan belum sampai tahap mursyid lagi. Belum sampai lagi. Tuan-tuan ni jenis kaki maksiat, semayang, maksiat pun buat juga, duk mengaji pun mengaji juga. Guru kita belum berjaya ubah kita daripada tak baik kepada baik. Belum lagi sampai tahap guru tu, guru Rabbani, guru mursyid. Tuan-tuan nak sampai tahap macam itu, tengok Nabi Muhammad dia mengajar orang macam mana. Daripada benci orang kepada rasa kasih sayang. Daripada orang tak suka pada Nabi sampai orang cinta pada Nabi. Bukan setakat cinta pada Nabi, cinta pada agama, cinta kepada Islam, cinta pada sesama manusia. Kalau kita duk mengaji dengan satu ustaz, kita duk mengaji dengan satu tok guru, makin kita duk benci sesama Islam. Guru tu bukan guru mursyid. Kerana Allah Ta'ala berfirman dalam ayat 10 surah Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ayat 10 dalam surah ini Allah kata apa? Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah bersaudara. Maka hendaklah kamu damaikan di antara saudara-saudara kamu yang bergaduh, dan bertakwalah kepada Allah. Mudah-mudahan kamu dirahmati Allah. Terang-terang pada ayat 10 Allah Ta'ala menyuruh kita supaya berdamai. Dan ada orang yang menyeru kepada perdamaian dan perbaikan. Tetapi kalau ada yang kita mengaji, ada yang kita belajar, ada yang kita duk ikut, ustaz tu duk mengajak kita bergaduh, mengajak supaya kita ni bertelagah di antara satu sama lain, dia belum lagi mursyid. Orang yang mursyid ialah orang yang mengajak kita ni macam Nabi Muhammad. Bila jumpa Aus dengan Khazraj, didamaikan Aus dengan Khazraj. Bila dijadikan Muhajirin dan Ansar, dipersedarakan Muhajirin dan Ansar. Walaupun mereka mempunyai pendapat yang berbeza, mempunyai asal yang berbeza, mempunyai cara hidup yang berbeza, tetapi bila Nabi datang, bila Islam datang, bila Rasulullah sampai di Madinah, yang diperbuat oleh Rasulullah ialah mendamaikan. Fa aslihu baina ahwaikum. Inilah yang kita nak cari. Jangan kita duk cari guru, jangan kita duk cari ustaz yang makin menyemarakkan pergaduhan, makin merenggangkan lagi perdamaian, makin menjauhkan lagi sifat-sifat kebajikan. Ambil betul-betul yang macam mana dibawa oleh Nabi SAW. Baik, ayat yang ketiga Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yaghudduna aswatahum 'inda Rasulillah ulaika alladzina imtahana Allahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, maka mereka itulah orang-orang yang telah diuji hati mereka oleh Allah untuk bertakwa. Maka sesiapa yang telah mengikut demikian, mereka telah mendapat keampunan dan pahala yang besar. Sampai sekarang, jangan tuan-tuan ingat ayat ini hanya dapat kepada orang-orang di Madinah, ataupun orang-orang Mekah di zaman Rasulullah, ataupun kepada sahabat-sahabat Nabi yang hidup di zaman Nabi.
ayat ini sampai sekarang kita mesti dapat. Mungkin kita yang duduk di Taman Melawati ni boleh dapat benda ini. Allah Ta'ala sebut apa? Maghfirah wa ajrun azim. Orang yang mendapat keampunan dan orang yang mendapat pahala yang besar. Bagaimana nak dapat pahala yang besar? Bagaimana nak dapat keampunan daripada Allah? Yang pertama sekali, rendahkan suara bila kita berhadapan dengan Nabi SAW. Masa bila nak rendahkan dengan Nabi Ustaz? Nabi dah tak ada dah Ustaz. Rendahkan suara kita bila kita membaca hadis-hadis Nabi SAW. Rendahkan. Hormat hadis-hadis Nabi. Bila orang baca hadis Nabi, dengar. Diam. Jangan kita kata ini bukan ayat Quran Ustaz, ini hadis Nabi. Walaupun dia hadis Nabi, tapi dalam ayat ni dia kata-kata Nabi. Bila dia sebut kata-kata Nabi, bukan Nabi yang saja-saja nak cakap. Yang perintahkan Nabi cakap tu Allah. Bila tak hormat kepada hadis Nabi, tak hormat kepada Nabi. Bila tak hormat kepada Nabi, maknanya tidak hormat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, bila kita mengunjungi Madinatul Munawwarah, bila kita ziarah Rasulullah, maqam Rasulullah, perkara yang sama masih berjalan. Bila lintas kepada maqam Nabi, jangan nak buat benda merapu depan maqam Nabi. Jangan cakap foto depan maqam Nabi. Jangan berdoa menghadap ke maqam Nabi. Jangan ada sifat tolak menolak di hadapan maqam Rasulullah. Jangan duk suara tinggi di Madinah. Jangan duk bergaduh bertawar menawar dengan bahasa yang kasar-kasar di Madinah. Jangan duk seronok menjerit-jerit di Madinah. Duk nampak kubah hijau. Bawah kubah hijau tu makam Rasulullah. Bila bergaduh tengok kubah hijau. Bawah tu ada makam Rasulullah. Hilang pergaduhan. Bila tengok di kubah hijau, teringat di bawah tu lah makam Nabi. Kita tak bergaduh. Apa-apa benda pun ingat ke Nabi di Madinah. Nabi ada. Allah larang kita tinggikan suara di sisi Nabi. Walaupun Nabi tu dah mati, tapi Nabi tu tetap hidup di alam dia. Kita boleh buka tentang kisah ruh ataupun kisah hadis-hadis berkenaan dengan para Nabi yang wafat. Ada hadis yang menerangkan bahawa walaupun Nabi itu sudah mati, sudah wafat, tetapi Nabi-Nabi ini masih lagi beribadat di alam mereka. Masih lagi meneruskan ibadat di alam mereka. Bukan bila kata mati itu mati terus, tak, daripada hidup lagi. Sebab tu kita dianjurkan supaya berselawat kepada mereka. Selawat kita kepada Nabi ini tuan-tuan, malaikat bawa, dan Allah perintahkan malaikat bawa sampai pada Nabi, dan Nabi tahu siapa yang berkirim salam dan siapa dia yang berselawat ke atas Nabi SAW. Masih berjalan lagi. Sebab itu kita kena hormat. Jadi janganlah kita duk bantah Maulidur Rasul, duk bantah sambutan Maulidur Rasul, duk pertikai Nabi. Ada ulama yang duk pertikai Nabi. Buat apa kita sambut Nabi Muhammad? Buat apa kita nak sambut hari lahir Nabi? Dia masa budak-budak, dia macam kita lah. Dia jadi Nabi bila umur dia 40 tahun. 40 tahun tu barulah dia jadi Nabi. Umur setahun, umur sehari, umur sebulan, dia macam budak-budak biasa. Apa yang nak disambut-sambut? Ini bengong punya orang yang cakap macam ni. Orang yang cakap macam ni bengong. Tak kira lah siapa dia sekali pun. Sebelum Nabi Adam tu diciptakan, tulisan Nabi Muhammad dah ada dalam syurga. Nama Nabi Muhammad dah ditulis dalam pokok-pokok dalam syurga. Tiang-tiang dalam syurga. Mahligai-mahligai dalam syurga. Dah ada dah Muhammad ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum Nabi Adam tu diciptakan. Tiba-tiba kita kata Muhammad ni sebelum, pandai-pandai. Tak baca kan dalam surah Hujurat ni Allah Ta'ala sebut istimewanya Nabi Muhammad SAW. Jangan kita ni tuan-tuan duk terpedaya, terpengaruh dengan musang-musang janggut. Musang janggut. Janggut ada, serban ada, ni musang janggut. Tapi membawa satu sifat supaya tak sayang pada Nabi SAW. Tak cinta pada Nabi. Ada yang sampai mengatakan bahawa mak pak Nabi ni sedang bermain-main. Mak pak Nabi ni sedang dibakar dalam neraka. Ini satu bentuk juga. Ada tuan-tuan yang menulis dalam surat khabar yang pergi kata mak pak Nabi ni masuk neraka.
Kita tak tahu mak pak Nabi ni masuk neraka ke tidak, tu bukan urusan kita. Yang confirm masuk neraka ni Abu Lahab. Yang confirm masuk neraka ni Firaun, Haman, Qarun, kaum Ad, kaum Samud. Yang tu dah confirm dah masuk neraka. Hampir hentam tu sudah. Yang hampir gatai tulis dalam surat khabar utusan Malaysia yang kata Nabi Muhammad ini mak pak dia masuk neraka tu pasal apa? Minta maaf pun tidak. Bila kita sebut mak kita masuk neraka, oi, mak hang masuk neraka. Tuan-tuan marah. Tuan-tuan kata dekat saya, mak saya ni masuk neraka. Saya marah tak? Marah tak tuan ni? Marah. Tiba-tiba kita pergi kata dekat mak Nabi tu ahli neraka. Nabi tak marah. Hang tak kecilkan hati Nabi. Apa hukum mengecilkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita kecilkan hati orang pun kita berdosa, kecilkan hati kucing pun berdosa. Tambah kecilkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, minggu ni dia tulis dalam surat khabar utusan, dia kata mak Nabi masuk neraka. Bila orang tibai dia, orang hentam dia, minggu depan dia kata ni khilaf ulama lah apalah, tapi nama kata nak minta maaf, tulisan dia hak minggu sebelum tu dia tak. Ini sifat orang kita ni tuan-tuan. Ya, sifat orang kita ni pun kadang-kadang salah pada kita juga. Kawan sudah cerita malah ibu tuan-tuan. Kita ni cepat sangat, asal keluar TV hebat, asal hebat keluar TV. Apa hak keluar TV tu kira terror. Berhati-hati dalam nak menulis. Berhati-hati bila nak kata tentang Nabi SAW. Berhati-hati nak cerita tentang Nabi, tentang mak Nabi, tentang bapak Nabi. Bukankah Nabi dah sebut dah keturunan aku, daripada keturunan Nabi Ismail sampai mak bapak aku tak nak sembah berhala. Bukankah ada hadis Nabi yang menerangkan mak bapak aku, keturunan aku, kami tak pernah berzina. Kami bukan jenis bangsa hak lain yang menikah anak beranak keluar tak kahwin. Kami ni daripada zaman Nabi Ibrahim, zaman Nabi Ismail, kata Rasulullah, keturunan aku bukan keturunan zina. Kita nak tak di mana ni tentang benda-benda ni. Tapi kita hari ni Allah keluar dalam TV sikit, asal dah hebat dah, boleh kata dekat Nabi SAW. Hang cerita hak lain-lain sudah duk cerita benda hak menyakitkan Nabi. Tapi sayang tuan-tuan, saya duk tunggu tulisan dia, nak minta maaf tulisan yang sebelum daripada itu. Tak ada. Ini yang kita kena tengok betul-betul, nilai lah tuan-tuan. Saya kata dah pada tuan-tuan, awal-awal mukadimah kuliah saya tadi, kena cari guru sungguh. Guru yang boleh bagi faham kita, guru yang boleh bagi cinta kita pada Allah, guru yang boleh mendatangkan cinta kita pada Nabi, bukan guru yang mendatangkan cinta pada guru. Guru tu kena bawa cari kita ni sama-sama sayang Allah, sayang Nabi. Bukan guru yang membawa guru sayang pada dia, taat pada dia, taksub pada dia. Ada yang jadi hawa biru tu, dah mati pun boleh kata nak hidup balik. Dah mati dah ni dia akan kembali balik, tak apa dia gaib saja. Ini pun berapa juga. Dah mati tu mati. Bila kita mengajar orang taksub pada kita, memang orang taksub lah. Sepatutnya kita mengajar taksub pada Islam, taksub pada Allah, taksub pada Nabi Muhammad, taksub pada 3 benda ni disuruh. Ustaz taksub sangat dengan Islam, memang kena taksub. Waqtasimu bihablillahi jami'ah. Waqtasimu, taksub. Berpegang teguhlah kamu, sayanglah kamu, cintalah kamu kepada apa? Kepada tali Allah. Tali Allah itu apa? Quran dan hadis, Allah dan Muhammad. Pegang betul-betul. Jangan sampai orang hina Islam, jangan sampai orang hina Nabi, jangan sampai orang hina Quran. Itulah taksub. Taksub dalam bab tu suruh. Tapi yang banyak sekarang ni taksub pada dia, taksub pada dia. Sedangkan dia bukan Nabi, dia bukannya Allah, dia tu manusia biasa. Saya ni manusia biasa. Tugas saya ialah mengajak semua orang, termasuk diri saya, cinta pada Rasul, cinta pada Allah Ta'ala, ataupun lebih umum, cinta kepada Islam. Jangan membawa orang lain cinta kepada lain daripada 2 benda ini. Yang ni yang Allah Ta'ala sebut.
Siapa-siapa yang sampai tahap macam itu, Allah ampun dosa dia. Dan Allah Ta'ala berikan kepada dia pahala yang besar. Apa caranya? Cara dia cukup mudah. Rendahkan suara kamu di sisi Nabi SAW. Jangan sakitkan hati Nabi. Jangan cakap dekat Nabi. Itu pun termasuk rendahkan suara di sisi Nabi. Jangan duk kutuk mak bapak dia. Jangan duk kata apa. Kita kalau mak bapak kita kutuk kita pun kita marah. Kalau orang kutuk mak bapak kita pun kita marah. Kalau orang hina mak bapak kita pun kita marah. Oi, mak dia tu neraka tu. Oi, mak dia tu masuk neraka tu. Bapak dia masuk neraka tu. Oi, kita marah. Bukan hak kita nak menentukan syurga neraka. Ianya adalah hak daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi kaedah dia senang. Yang mana Allah kata ahli neraka, ahli neraka. Yang mana Allah tak kata ahli neraka, jangan memandai-mandai mendahului Allah dan Rasul. Jangan memandai-mandai. Yang masuk neraka tu siapa? Yang dah muktamad Allah sebut dalam Quran. Setan masuk neraka. Iblis masuk neraka. Orang yang disebut dengan nama jelas dalam Quran sebagai ahli neraka, maka dia ahli neraka lah. Tetapi kalau orang tu Allah tak sebut, dia tu spesifik sebagai ahli neraka, jangan tuan-tuan pandai-pandai. Kamu tak pergi sembahyang mayat dia. Kamu tak pergi sembahyang mayat dia. Ish, buat apa? Dia sembahyang pun tidak. Ahli neraka, tak ada pasal pun nak pergi sembahyang. Mana kamu tahu dia ahli neraka? Dia tak pernah sembahyang? Mungkin sebelum dia mati, dia taubat. Ada kamu tahu? Hatta dia bunuh diri sekalipun. Bila dia nak sembahyang mayat dia. Nak dibawa ke kubur, bawa kubur dia. Kebumikan jenazah dia. Walaupun dia bunuh diri sekalipun. Ustaz, dia bunuh diri ustaz. Mana kamu tahu dia bunuh diri? Apa tak tahu pula ustaz? Orang jumpa mayat dia dalam bilik, tergantung di kipas angin. Lidahnya terjelir sampai ke pusat ustaz. Itu yang zahir yang kita nampak. Masa dia bunuh diri ada kamu nampak? Tak ada nampak lah. Dia orang bagi tahu. Doktor bagi tahu, polis bagi tahu, mak bapak dia bagi tahu, tok imam bagi tahu. Masa nak sembahyang mandi mayat pun lidahnya digulung-gulung ustaz, sumbat dalam mulut sudah terkeluar ustaz. Mungkin masa dia mati nampak macam bunuh diri, tapi dia tidak bunuh diri. Memang dia panjat atas meja. Memang dia panjat atas kerusi, atas meja. Memang dia yang gantung tali. Memang dia masukkan tali dalam tengkok. Sebab putus tunang. Trust. Dia nak bunuh diri. Dia telefon makwa dia, pakwa dia. Awak, kalau awak tak sambung balik tunang kita, saya bunuh diri. Tunang dia kata, jangan macam itu. Cakap betul-betul awak. Sekarang ni saya nak gantung diri. Okeylah. Sekarang kita sambung balik pertunangan kita yang putus. Aku minta maaf. Semalam aku cakap kasar. Aku sambung balik, kata dia. Yang bunuh diri tadi pun, yes. Terlupa yang dia duduk atas kursi. Terjatuh kursi. Jatuh-jatuh duduk. Mati tu. Nampaknya macam nak bunuh diri. Bukankah dia kata yes, tak bunuh diri? Terlupa yang dia duduk atas kursi. Terpelik kursi itu, jatuh mati. Orang akan cakap bunuh diri. Tapi Allah Maha mengetahui dia tak ada niat bunuh diri. Dia memang nak bunuh diri, tapi dia tukar lah minit. Allah tetap ampun dosa dia. Tapi orang yang tak tahu cerita, orang yang tak perasan, orang akan kata bunuh diri. Sabarlah dulu-dulu. Kita tak tahu keadaan dia. Sebab itu bila dia disemayangkan, bila dia dikebumikan, kita warga kampung, warga taman, pergilah semayangkan mayat dia. Jangan terdetik dalam hati, buat apa aku semayang mayat dia? Dia pun bunuh diri. Jangan cakap macam itu. Kita tak tahu. Sebab itu kita kena berpandang baik kepada orang. Melainkan orang yang dah Allah sebut memang ahli neraka, bolehlah disebut. Fir'aun laknatullah, boleh sebut.
Jangan pula bila dibaca ayat Fir'aun kita marah pula. Kamu macam tak ada ayat lain baca. Ngutuk Fir'aun aja. Kesian ke Abu Lahab tu, orang lain banyak lagi. Abu Lahab. Dah memang Allah laknat dia. Kita pun laknat sekali lah. Tetapi jangan laknat orang yang belum Allah laknat. Dan Allah tak laknat. Jangan kita laknat pula. Sebab ada orang kata, dia kata Allah pun laknat Abu Lahab. Takkan kita tak boleh laknat orang lain? Allah laknat Abu Lahab. Allah tak laknat orang lain. Apa sebab kita nak ambil Allah boleh laknat Abu Lahab, maka dengan sebab itu halal kita laknat orang lain yang Allah tak laknat? Celaka punya ustaz. Mana ada Allah laknat ustaz? Tak ada. Allah laknat Abu Lahab. Nak laknat Abu Lahab je lah. Yang dia jangan dilaknat. Bukankah Allah tak bagi dua benda tu? Wal bazi, pelucak, pemaki. Al-fuhsyu wal bazi. Dua benda ni yang Allah kata tak bagi ni. Yang pertamanya apa? Yang pertamanya ialah pemaki. Celaka, haram jadah, babi, setan. Allah tak bagi sebut. Yang keduanya apa? Pelucah. Arab lagi kata. Orang Arab lagi ganas. Kalau Nabi pun ganas sekali, tak ada tuan-tuan. Ni kita tak ikut ayat ni. Mendahului Allah dan Rasul. Tuan-tuan dirahmati Allah. Bila kita faham, dalam surah Al-Hujurat ini pun disebut kepada kita supaya bercakap dengan lemah lembut, bercakap dengan sopan bila berceramah, bila bercakap, bila mengajar. Ini dalam surah Al-Hujurat ni tuan-tuan akan jumpa ni. Ayat yang ketujuh sebut pada kita supaya kita ni dalam keadaan indah, berceramah dalam keadaan indah, berdakwah dalam keadaan indah. Berkali-kali saya sebut pada tuan-tuan, ceramah ni seni. Ceramah ni seni. Dan seni itu sangat indah. Kalau lagu pun lagu kasar, orang tak minat. Tapi kalau lagu tu lagu yang lembut, orang suka. Itu dalam lagu. Lagu kasar-kasar, orang lari tuan-tuan. Jenis kasar yang suka. Kalau lagu rock, hak rock tak suka. Tuan-tuan tu lebih kan suka. Tapi kalau lagu lembut, lama-lama rock tu pun boleh jadi lembut bila dengar lembut. Tambah orang yang hati lembut. Begitulah dengan dakwah. Nabi Muhammad ni dakwah dengan penuh kelembutan. Akhirnya manusia yang kasar hatinya macam Umar Al-Khattab menjadi manusia yang sangat hebat selepas mendengar dakwah Nabi SAW. Khalid ibn Walid garang sangat. Tetapi bila dengar dakwah Nabi Muhammad, tengok sopan Nabi Muhammad, tengok cara Nabi Muhammad cakap Islam, Khalid ibn Walid malah menjadi pejuang Islam. Yang tidak ada satu pun di badan dia benda yang baik, melainkan semua luka di badan dia. Badan Khalid al-Walid ni semua bekas-bekas luka, parut-parut luka. Masya Allah, hebat tuan-tuan. Pasal apa? Pasal dakwah yang Nabi bawa. Cara dakwah. Bukan cara maki hamun orang. Bukan cara repi, herdik, ngumpat dengan kata-kata yang kotor. Sebab itu Nabi Muhammad sebut dua benda berlawanan dengan dua benda. Dua benda ni bawa kita masuk syurga. Dua benda ni bawa kita masuk neraka. Yang pertama yang bawa kita masuk syurga kata Nabi, takwa. Takwa ni bawa ke syurga. Yang kedua yang membawa ke syurga tu apa? Husnul khuluq, perangai yang baik. Malah orang yang perangai yang baik, kedudukan dia sama darjat dengan orang yang puasa dan sembahyang. Tuan-tuan ni jarang, ni jarang puasa sunat. Tuan-tuan hanya sembahyang 5 kali sehari semalam, puasa sebulan tahun Ramadan. Yang lain berhenti bila. Sembahyang sunat apa pun tak buat. Puasa sunat apa pun tak buat. Sibuk ustaz. Saya kerja teruk ustaz. Saya tak sempat nak puasa sunat ustaz. Saya gastrik ustaz. Saya sakit kencing manis ustaz. Saya tak boleh puasa sunat ustaz. Saya kena makan ubat, saya kena buat insulin. Macam mana saya nak dapat pahala sunat ustaz? Jawapannya, tolong baik perangai. Kedudukan orang yang baik akhlak macam orang puasa sunat. Islam tak zalim tuan-tuan. Allah ni tak zalim pada kita.
Seronoklah ustaz, Makcik Leha tu sihat. Suami tak ada, anak tak ada. Dia pula sihat, puasa sunat, semayang sunat. Macam saya ni ustaz, macam mana nak puasa sunat? Menyusukan anak. Elok dah habis menyusu anak, sudah mengandung pula. Macam mana nak puasa sunat? Sakit pula ustaz. Tak apa. Makji boleh dapat kelebihan orang puasa sunat dengan cara makji baik perangai. Baik perangai pada Allah, baik perangai pada jiran, baik perangai pada suami, baik perangai pada anak-anak. Pahala kedudukannya macam orang puasa sunat dan semayang sunat. Contoh jangan bangga kita semayang sunat dapat pahala lepas subuh semayang sunat. Orang tak buat dia buat, pasal buat nak dapat pahala sunat. Dia tak kira dia nak sembahyang sunat je, tak tinggal langsung sembahyang sunat. Hitam dahi ni. Kadang-kadang kita tengok orang lain yang tak hitam dahi, kita kata aku lagi hitam. Sabar, memang kamu hitam dahi pasal banyak sembahyang sunat. Tapi makji tu dia dapat pahala sembahyang sunat pasal perangai dia baik. Orang ni dapat pahala macam ini, kita dapat pahala macam ini. Apa makna kita baik perangai? Kalau kita, apa makna kita banyak semayang tapi kalau buruk perangai? Sebab tu Nabi letakkan dua. Syarat nak jadi orang yang hebat ada dua. Yang pertama bertakwa kepada Allah. Yang kedua baik perangai. Nak cari menantu pun cari dua benda ni. Yang pertama taat pada Allah. Yang kedua baik perangai. Jangan cari hak taat saja. Ini yang saya katakan tadi musang berjanggut ni. Menantu kita baik, bakal menantu kita baik, kepiah tak tinggal. Memang tak tinggal kepiah, bagus, sobam ustaz. Dia alim ustaz, balik pada Mesir. Oh hebat. Jangan tengok yang itu aja, tengok yang kedua pula perangainya. Tapi perangainya kasar ustaz, jealous kuat. Perangainya teruk ustaz, tak ada hormat mak bapak ustaz. Kalau gitu reject. Masuk reject shock. Duduk diam-diam sana. Ini tidak. Kita nampak dia ustaz, tapi dia kedekut ustaz. Tak apalah janji ustaz. Ustaz apa kedekut? Kedekut tu buruk perangai. Sombong tu buruk perangai. Oi dia bagus ustaz. Dia mengaji universiti ustaz. Ijazah sarjana muda ustaz. Kepujian dalam bidang ustaz. Tapi kan dia sombong. Tak mau. Allah tak mau. Nak nilai manusia ni Nabi kata dua. Pertama takwa dia bagus, ibadat dia bagus, amalan dia bagus. Yang keduanya perangai dia bagus. Berlawanan untuk ahli neraka. Untuk ahli neraka Nabi kata ada dua puncanya. Al-famu. Yang pertamanya mulut. Yang bawa kita masuk neraka banyak apa? Al-famu, mulut. Yang keduanya wal farju, faraj. Dua benda ni pula bawa kita masuk neraka. Mulut mengasah, mengumpat, mengeji, menista, memfitnah. Faraj berzina, basuh kencing tak betul, basuh berak tak betul. Ini dua punca. Dua punca masuk neraka yang ramai, dua punca masuk syurga yang ramai. Jadi yang masuk syurga takwa dengan akhlak. Yang masuk neraka banyak mulut dan kemaluan. Jagalah dua benda ni. Baik, kemudian innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurat aktsaruhum la yaqilun. Sesungguhnya orang-orang yang memanggil kamu daripada luar bilik kamu, kebanyakan mereka tidak mengerti. La yaqilun. Tuan-tuan, kita kena ingat Nabi Muhammad ni rumah isteri dia bersusun-susun. Sebelah dengan masjid, dekat dengan masjid, bilik nombor 1, bilik isteri nombor 2, bilik isteri nombor 3, bersusun-susun biliknya. Maka ada di kalangan sahabat-sahabat Nabi, bila nak panggil Nabi, duk kelui daripada luar. Bahasa orang utara kelui lah. Bahasa tuan-tuan duk panggil. Ya Rasulullah, ya Muhammad, ya Rasulullah. Duk panggil Nabi. Mana tu Nabi duk dalam bilik? Duk panggil-panggil Nabi ni. Allah kata orang-orang yang duk memanggil-manggil Nabi. Sahabat-sahabat ni banyak jenis. Sebab apa banyak jenis? Sebab Allah sebut dalam ayat ni. Aktsaruhum, banyak. Kebanyakan mereka la yaqilun, tak ada berfikir, tak mengerti. Macam mana contoh sahabat?
Mereka tak tahu. Ada mereka ni, ada mereka ni, bila Nabi nak makan, mereka datang rumah Nabi. Mereka tengok jam. Pukul berapa Nabi nak makan. 12 cantik Nabi tengah makan. Mereka pun mai juga. Pasal apa? Nak tumpang tui nak makan sekali. Dah lah Nabi tu hak dia pun tu sesak. Kita main tumpang lagi pula dah. Sebab itu makruh kita ni bila kita pergi rumah orang yang mana kita tahu waktu tu waktu dia nak makan. Lunch time. Waktu gitu kita turun pada rumah. Setengah jam kita pergi rumah dia sampai 12.30. Waktu tu dia makan tu cantik lah. Rezeki kita. Dia pun sampai 12.30. Kawan nasi penuh di tangan. Masuklah mak. Aku tengah makan ni. Allah, langkah kanan kami ni. Langkah kanan ke benda apa? Kamu dah susun langkah pada rumah lagi dah. Bukan langkah kanan. Langkah kanan tu terpijak. Rezeki terpijak. Ini susun. Memang susun. Bajet lelok punya lah. Hamba Allah tu dah lah telur saja. Nasi putih. Kicap saja. Kita main bawa anak-anak pula. Tak menyusahkan dia. Bukankah sekarang ni ada telefon, ada handphone, ada email, ada SMS. Hantarlah. Minggu depan kami datang rumah kamu jam 2.30 petang. Sebab kami nak pergi ziarah satu orang pukul 5. Boleh ke? Hantar mesej. Boleh ke datang? Kan senang dia buat persiapan. Ini buta je sampai. Kami datang nak makan. Subhanallah. Tu yang jamu Maggi tu. Mi Maggi. Sedap dimasak. Cepat dimasak. Sedap dimakan. Itu iklan tu 80-an dulu. Kami datang nak makan. Suruh kepala buat tingkap. Tak lari haji tu. Macam mana aku nak jamu makan. Yang kedua tuan-tuan. Ada di kalangan sahabat-sahabat Nabi. Panggil Nabi tak berhenti-henti. Selagi Nabi tak keluar. Lagi tu tak ketuk. Muhammad. 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 Ya Rasulullah. Jenis itu. Itu yang turun ayat nombor 5 tu. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum wallahu ghafurur rahim. Alangkah baiknya kalau sekiranya mereka bersabar sampai kamu keluar menemui mereka. Sesungguhnya itu lebih baik bagi mereka dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ada yang datang waktu Nabi nak makan. Ada yang datang waktu Nabi nak tidur. Ada yang datang diketuknya pintu Nabi selagi tak buka apa lagi itulah diketuk je. Maka turun ayat ini, ayat tentang sosial. Tentang sosiologi di dalam Islam. Ayat nombor 1 sampai ayat nombor 5 ni tuan-tuan, dia nak cerita tentang cara pergaulan. Cara kita nak bermasyarakat. Sebab tu awal-awal mukadimah kita bulan lepas. Saya kata dah, wajib kita ni faham sungguh-sungguh surah tafsir, surah Al-Hujurat ini. Bagaimana nak membentuk orang jadi bersopan, anak beranak jadi sopan dalam rumah dia. Anak-anak jangan terus masuk bilik tidur mak bapak. Melainkan minta izin, melainkan ketuk pintu, melainkan mak izinkan. Berapa banyak anak-anak hari ni mesra dengan mak, mesra dengan bapak. Landing bagus tak silap bapak. Manja, tingkatan 2 duk tidur, mak duk siap kain, mak duk pakai kain. Dia tak kata. Nabi tak bagi. Pukul 6.30 pagi anak masuk lah. Pergi tidur daripada bilik dia, lari pergi tidur dalam bilik mak pak dia pula 6.30 pagi. Jaga ni tuan-tuan. Kadang-kadang mak mertua pukul 6.30 pagi dah pun lari pergi tidur bilik menantu dengan anak dah. Yang anak tak pakai apa lah, yang melantu duk lagu ni pening kepala dia ni. Oh sudah apa mak aku ni. Bilik kamu pun bilik aku juga, kata mak dia. Betul lah bilik mak, tapi kami ni mak orang pakaian tak sesuai ni. Ish, kamu daripada kecil pun tengok sama je kata dia. Sama. Sudah tuan-tuan. Adab pun kena ada walaupun kita mertua, walaupun kita mak. Ada peraturan dia. Jangan pergi ke rumah orang waktu orang tu tak sesuai untuk menerima tetamu. Waktu dia tak sesuai tu bila? Lepas subuh. Ni sekarang ni lepas subuh. Tak sesuai nak pergi ziarah. Jangan duk pergi ziarah pula. Macam kita ni rumah pekan tak apalah, banyak bilik. 4 bilik, 5 bilik rumah banglo tuan-tuan ni. Mai rumah kampung, rumah tereh. Anak 8 bilik 3. Kadang-kadang anak tu tidur atas tutup.
tengok televisyen semalam, tidur atas sofa. Pukul 7 tetamu datang. Anak umur 2 tahun, 4 tahun bukannya bangun lagi pukul 7. Tetamu dah datang. Assalamualaikum. Tu yang pak dia heret, tutur dengan anak-anak sekali heret ke dapur. Kelang kabut nak bersihkan. Kan dia ada menyusahkan dia. Yang ketiganya dengan ziarah waktu selepas Isyak. Waktu lepas Isyak dengan ziarah, dia nak rehat. Tambah dia balik umrah dengan batuk, dengan demam. Kita lepas Isyak lah nak pergi sangat-sangat. Kok dapat tasbih. Ni pun penyakit juga. Dapat kurma. Tuan-tuan pergi ke Maidin, banyak kurma jual. Pergi Masjid India banyak. Air Zam-Zam ada, kurma ada, kacang cerdik ada, kacang bodoh ada. Yang duk ganggu dia. Pasal apa? Besok orang balik umrah ni memanglah sunat ziarah. Dia peluk, dia ambil barakah. Tapi dia tu tak betul lagi tu. Waktu tidur pun tak betul. Dia duk teringat di Madinah lagi tu. Duk teringat di Mekah lagi. Balik ke Malaysia. Light time tak betul. Kita ni pukul 7 ni waktu Malaysia dah boleh bangun dah. Dia tak boleh bangun lagi. Sebab dia di sana pukul 3. Duk tidur lagi. Kita pergi rumah dia marah dia. Apa ni pukul 7 tidur lagi. Betul lah hang duduk di Malaysia. Aku baru balik semalam lah. Pukul 7, pukul 3 di Mekah pukul ngantuk. Malam tadi dia tidur lambat. Pasal apa? Pasal waktu di sana awal lagi. Kita dah lewat. Sebab tu dia tidur lambat. Nak balik di situ balik tuan-tuan. Balik pada normal tu berapa lama? Kurang seminggu. Sebab tu jangan kita duk serbu dia, jangan kita nyusahkan dia. Tenangkan dia. Salah dia, Ustaz, saya dia kirim barang ke dia. Ustaz tu kata nak ambil lah minyak dok ni Ustaz. Banyak lagi minyak lain pakai, minyak senyonyo ada, minyak masak cak buruh pun dah pakai lah minyak lu. Tak dok tu simpan tu. Kadang yang itulah yang kita nak ambil berat sangat. Sampai kita tak tahu waktu dia. Yang kelima, yang keempat, waktu yang tak boleh diziarah selepas asar. Sebelum maghrib, dekat-dekat dengan maghrib. Selepas maghrib, pukul 7 suku maghrib, 7 suku petang, jangan duk ziarah. Waktu itu waktu dia nak kemah rumah, nak tutup tingkap, waktu nak mandikan anak-anak, waktu nak pergi masjid, waktu nak pergi surau, waktu itulah kita sampai. Nak buat macam mana? Ustaz, saya dah sampai waktu maghrib. Kalau gitu hang singgah masjid dulu. Hampir mandi ke apa, sembahyang maghrib dulu di masjid pukul 8 hampirlah rumah. Pasal waktu maghrib adalah waktu paling sibuk orang. Mana nak mandi anak, mana anak nak balik sekolah, mana anak lapar nasi balik sekolah, suami balik, dia pun balik kerja penat. Badan duk belengah dia nak mandi. Waktu itulah kita sampai. Jadi ni peraturan ni kita boleh lihat daripada ayat 1 pada ayat yang kedua. Yang pentingnya nombor 5, walau annahum sabaru, kalaulah mereka itu sabar, hatta takhruja, sehinggalah kamu bangun, sehinggalah kamu keluar wahai Muhammad kepada mereka, ilaihim lakana khairal lahum, sesungguhnya itu adalah yang lebih baik bagi mereka, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sebab tu Islam ajar pada kita 3 kali. 3 kali bagi salam. Agak-agak tak ada salam, balik. Kita 30 kali loceng. Ting tong, ting tong. Masalah dia Ustaz, dia ada dalam rumah Ustaz. Itu yang saya fikir loceng Ustaz. Dia ada, saja dia tak nak keluar. Kan tu rumah dia. Yang kamu sibuk nak masuk pasal apa? Dah dia tak nak bagi masuk. Udahlah, baliklah. Masalah dia hutang dengan saya Ustaz. Kamu kerja apa? Alung. Oh patutlah. Tak payahlah macam itu. Nombor 1 bagi salam. Assalamualaikum. Ting tong. Tak jawab juga. Tunggu sekejap. Mungkin dia dalam bilik air. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak jawab juga. Mungkin dia tak dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak jawab juga. Tak jawab salam dosa. Boleh pergi cakap macam tu pula. Baliklah tuan-tuan. Ambil kad kahwin, bubuh dalam letter box. Balik. Selesai salah. Tapi dia ada Ustaz. Memang dia ada. Mungkin dia tak sesuai pada masa itu. Mungkin dia sedang berperang dengan isterinya.
Mungkin isterinya saja ada, suami tak ada. Mungkin pada masa itu mereka tengah tidur, kita sampai. Mungkin pada masa itu rumah mereka berselera. Mungkin pada masa itu anak mereka demam. Mungkin pada macam itu macam-macam ada. Sebab itu Islam kata 3 kali balik. Dah. Tetapi ada sahabat, bila Nabi bagi salam, memang dia tak jawab. Nabi bagi salam, Assalamualaikum. Dia panggil anak-anak dia. Jangan jawab. Jawab pelan-pelan. Waalaikumsalam. Nabi bagi salam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua jawab slow. Sampai 3 kali bagi salam. Nabi kata tak ada rumah orang. Nabi pun beredar. Habis Nabi beredar, sahabat dibuka pintu, lari kejar Rasulullah. Saya ada ya Rasulullah. Jom masuklah rumah. Kan kamu tak jawab salam. Aku ingatkan kamu tidak ada. Saya ada. Habis kenapa tak jawab salam aku? Saya nak dapat doa pada Rasulullah. Kalau Rasulullah bagi salam sekali, saya terus jawab, dapat sekali je lah doa daripada Nabi. Kami jawab pelan-pelan. Kami jawab perlahan-lahan. Supaya kami dapat 3 kali doa daripada Rasulullah. Alhamdulillah, 3 kali Nabi doa selamat pada kami. Syukur pada Allah. Ada juga orang macam itu. Dia nak dapatkan doa tu banyak daripada Rasulullah, maka dia tunggu Nabi bagi salam 3 kali. Okey Ustaz, maknanya boleh tak kalau saya pun macam tu juga? Up to you lah. Pulanglah. Nak dapat pahala. Sebab salam ni doa. Salam sejahtera atas kamu. Salam sejahtera atas kamu. Kan bagus. Selamat pagi Ustaz. Selamat pagi. Pagi yang selamat. Kita belum tentu selamat. Kalau salam satu Malaysia Ustaz, wallahu a'lam, lagi tak tahu duduk tang mana. Jadi kalau kita faham betul-betul tuan-tuan, ucapan selawat itu, salam itu ucapan malaikat. Malaikat bagi salam, malaikat bagi salam. Ayat ni yang kita nak, ya. Sebab itu kalau kita bagi salam, orang tak jawab salam kita, jangan malu, jangan segan, jangan terasa hati. Kita bagi salam, Assalamualaikum Tuan Haji. Dia buat tak apa. Nabi kata salam kamu, malaikat jawab. Dia pula iblis jawab. Orang yang tak jawab salam, dengan sengaja tak nak jawab salam, saja-saja tak mau jawab salam, iblis tolong jawab salam pada dia. Bayangkan iblis salam pada orang macam, tak ada laknat dapat pada orang itu. Kalau kita bagi salam, orang tak jawab salam kita, tak apa, jangan kecil hati. Malaikat tolong selawat kepada kita. Baik, ayat 1 sampai ayat 5 habis dah. Ayat tentang sopan adab nak berziarah. Ayat tentang sopan dan adab dengan Allah Ta'ala. Ayat sopan dan adab dengan Nabi SAW. Sekarang kita masuk pula adab nak menerima berita. Adab nak menerima berita, adab nak menapis cerita, adab nak menerima maklumat, adab untuk kita mendapatkan satu-satu info. Apa adab-adab dia? Sebab hari ni information kita terlalu luas. Buka televisyen, hak berita, yang bawah berita lagi. Yang berita tu boleh berita. Seorang lelaki ditemui mati dalam kejadian bunuh, dipercayai akibat dirompak di kampung Kaling. Tukang baca berita, yang di bawah tu berita lagi dah. Yang bawah pun berita lagi dah. Manchester City menang 3-0. Tulis bawah. Hak atas tengok, hak bawah tengok. Tu sekarang mata kita sekarang pun lus. Kita punya mata hitam dah lus, kena tolak ke tengah balik. Pening tuan-tuan. Hak atas nak dengar, hak bawah nak dengar. Saya rumah saya, TV saya tu, hak bawah saya tak baca. Saya tak larat duk tengok, lagu tu pening. Saya ambil tip hitam tu tutup bawah. Senang aku tengok berita tu tak. Hak bawah lagi, hak gambar lagi, hak nu lagi. Berita sekarang ni banyak. Kadang-kadang handphone kita datang berita maklumat, surat khabar datang berita maklumat. Kemudian internet lagi. Kemudian ustaz ceramah lagi, berita lagi, nyembang kedai kopi lagi, berita lagi, surat khabar lagi. Surat khabar ni macam-macam. Semuanya sekarang banyaknya cerita tentang berita. Maka Islam
Al-Quran dia bagi khabar kepada kita bagaimana nak menerima berita, bagaimana kita ni nak buat satu-satu berita bila sampai kepada kita. Ayat yang ke-6 Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu orang-orang fasik membawa sesuatu berita, maka periksalah terlebih dahulu dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada sesuatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang akhirnya menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan kamu itu. Allah Ta'ala sebut fatabayyanu, tapis. Wahai orang beriman, bila datang orang-orang fasik membawa berita kepada kamu. Apa asal turun ayat ini? Asalnya turun Nabi perintahkan seorang sahabat Nabi mengutip zakat di satu kampung. Kamu kutip zakat di kampung sana. Hamba Allah ni pun pergi nak kutip zakat. Bila sampai dekat kampung ni, dia masuk dekat hujung kampung, dia tengok orang kampung ni macam nak lawan dia. Padahal dia baru terangkan sikit, kami datang ni nak bayar zakat. Apa? Bayar zakat? Orang kampung tu pakat tanya dia. Tunggu tak? Pakat panggil kawan-kawan dia. Yang hamba Allah ni ingat, sahabat Nabi ni ingat. Depa ni panggil orang kampung nak kejar dia. Kawan kata, sudah, baik pun lari. Kawan lari balik sampai ke Nabi. Rasulullah, saya dah sampai kat depa dah. Dah ceramah kat depa dah. Tiba-tiba depa marah saya, nak bunuh saya Rasulullah. Depa tak nak bayar zakat. Masya Allah. Ini dia bawa cerita. Nabi kalau ikutkan orang yang tak bayar zakat, bakar negeri dia, kampung dia, tangkap dia, pasal lawan perintah Allah bayar zakat. Nabi utuskan seorang sahabat Nabi, Khalid ibn Walid. Pergi 2-30 orang pergi tengok apa cerita. Pergi tengok dulu, tanya depa apa cerita. Pergilah sahabat Nabi yang kedua. Orang kampung kata, Assalamualaikum. Yang bayar zakat kemarin mana dia? Yang mana hari itu datang itu? Kami datang ramai-ramai nak dengar ceramah, dia lari pula lah. Kami panggil lah ramai-ramai. Dia kata, tak ada pula. Kami nak bayar zakat ni. Lain pula version yang dapat daripada Khalid ibn Walid. Nabi balik dah, bagi balik pada Nabi, bagi tahu dekat Nabi, ya Rasulullah, tak ada masalah. Depa semua nak bayar zakat. Depa cari lagi wakil sahabat tadi ni. Mana dia? Yang kita dah kumpul ramai-ramai, tak ada pula lah. Yang dapat pada Nabi, depa nak bunuh dia, depa nak lawan dia, depa nak tentang pembayaran zakat. Yang sahabat lagi dapat pula tahu kami nak bayar zakat, tak ada siapa nak bunuh. Takkan kami nak lawan perintah Rasulullah. Ini tak betul ni. Ini turun ayat ini. Tuan-tuan, fasik. Allah kata, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun. Adakah sahabat tadi Nabi fasik? Takkan sahabat Nabi fasik. Allah sebut terang, wahai orang beriman, jika datang orang fasik bawa khabar. Adakah sahabat Nabi tadi fasik sedangkan dia sahabat radhiyallahu anhum wa radu anhu? Allah redha kepada radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha ke atas mereka dan mereka redha pada Allah. Itu sahabat Nabi. Tetapi kenapa tetap Allah gunakan perkataan fasik? Sebab kita ni tak lepas daripada dosa. Itulah jawapan pada jawapan kita. Hari ini
Kalau ada ustaz yang bawa, kita kata, takkan ustaz bohong. Ni ustaz cakap ni. Walaupun dia ustaz sekalipun, tapi cakap ni. Yang sahabat Nabi tadi pun, Allah suruh tapi cakap ni. Sahabat Nabi, Allah suruh tapi cakap ni. Apatah lagi kita ni, bukan sahabat, jauh pada tabi'in, jauh pada tabi'in, jauh daripada ulama, jauh pada soleh, jauh daripada syuhada, jauh daripada siddiqin. Saya ni bukan siddiqin, jauh pada solehin. Lagilah tuan-tuan kena tapih apa cakap saya. Lagilah tuan-tuan kena tapih semua surat khabar. Semua surat khabar kena tapih. Yang tuan-tuan tak perlu tapih ni dia ya. Quran dan hadis. Yang ni tak perlu tapih. Sebab yang ni datang daripada Allah. Yang datang daripada manusia, tapihlah tuan-tuan. Walaupun buku sekalipun. Walaupun nota sekalipun. Sebab khabar sekarang ini bukan mulut. Khabar bukan bercakap. Khabar ni juga termasuk dalam blog. Khabar termasuk juga dalam internet. Khabar juga maklumat yang termasuk dalam kertas. Khabar juga yang termasuk dalam brosur. Yang termasuk dalam template. Siasat. Umrah 2,900. Murah gila. Siasat. Memanglah murah. Tak pergi. Murah lah. Sampai KLIA je clear. Beg dah bawa. Semua dah ada 40 orang. Mana ejennya, mana syarikatnya, mana tiketnya. Clear. Nama pun KLIA. Telefon ejen tutup handphone. Telefon ofis. Nombor yang anda dah telah ditamatkan perkhidmatan. Sudah. Patutlah murah. Tak sampai. Kalau sampai mesti mahal. Ni tak sampai. Sampai kat KLIA. Nak patah balik ke Taman Melawati dah segan. Dah buat kenuri dah tu lepas subuh. Dah azan tu bila dah azan pukul 10 pagi. Takkan nak patah balik. Itu yang duduk kat Cokit 2 minggu. Menung kat hotel. Abang buat tawar ke? Pulau otak kamu tawar-tawar. Duduk orang dalam bilik. Lagi 2 hari nak balik, pergi Masjid India. Beli tasbih, kurma, air zam-zam, celak, jubah, serban. Balik sampai sini. Buh celak pergi masjid. Bila balik man? Malam. Batuk. Panas di Mekah. Panas apa kat Jokit? Isteri kamu sihat? Dia sihat. Aku teruk sikit. Kamu duduk hotel mana? Hotel Brisbane pula silap nak kata. Hotel Darussalam. Ada tuan-tuan. Saya jumpa Haji cakap dia tetap bohong. Dia tak pergi tuan-tuan. Duduk kat Cokit. Dia pergi 4 orang. Menantu, anak, dia, isteri dia. 4 orang. Kita buhazan. Azan doa panjang menjelak. Jalan. Nak pergi umrah. Anak dengan menantu dia dapat pergi. Dia sangkut. Visa tak ada, pasport tak ada, tiket pun tak ada, apa pun tak ada. Ejen kata yang kami dapat yang ni je. Nama hak lain tak dapat. Syarikat umrah kata, ejen tipu tuan-tuan. Jadi yang mana ada nama nak pergi, tak ada nama minta maaf. Tak nak pergi minta maaf. Jadi anak dengan menantu pergi, mak bapak tinggal. Mak bapak nak balik kampung malu, duduk kat Cokit. Bila anak dia balik daripada umrah, anak pun balik sekali. Dengan dia pun balik umrah sekali. Aku tumpah hampa pun jadilah. Kesian tuan-tuan. Sebab tu kena tapih. Jangan tengok iklan percaya. Upah haji 1,450, 1,250. Tanya sahabat di Mekah. Saya tanya sahabat saya di Mekah, betul ke upah haji ni murah ni? Berapa sebenarnya satu orang yang ambil upah haji? Berapa orang? Saya tanya. Berapa ribu upah dia? Siasat. Bukan saya suruh tuan-tuan meragui upah-upah haji. Bukan saya suruh meragui. Kita pandang baik. Kalau siasat kan payah pula ustaz. Bukan saya suruh siasat. Allah suruh siasat. Tanya habis-habis dekat ejen. Filtering ni semuanya ada. Telinga tuan-tuan pun ada filter dia. Buah pinggang kita ni filter untuk badan kita. Nak tapih. Apatah lagi kita dalam kereta. Ada oil filter. Ada air filter.
Tiba-tiba berita tak ada filter. Asal orang terima percaya. Asal orang cakap percaya. Asal orang cakap percaya. Tak ada filter. Ustaz, ini belah saya Ustaz. Yang bawa cerita ni geng saya Ustaz. Yang bawa cakap ni jemaah saya Ustaz. Yang bawa cakap ni Ustaz, geng saya Ustaz. Walaupun geng hang, tetap kena siasat. Ni Allah suruh. Yang bawa cerita pada Nabi ni sahabat Nabi, wakil Nabi, utusan Nabi. Nabi lantik dia. Tuan-tuan ingat senang kan Nabi nak lantik orang jadi utusan? Berapa ramai yang minta tangan, minta jadi utusan, tapi Nabi tak lantik. Berapa ramai yang jumpa Nabi minta jawatan utusan, Nabi tak lantik. Maknanya yang Nabi lantik tu yang bagus. Yang bagus pun Allah suruh siasat. Subhanallah. Hari ni kita ni asal pergi dengar ceramah percaya. Asal percaya dengar ceramah. Siasat dulu. Apa nak siasatnya? Apa nak filternya? Ini dia, Quran dan hadis. Betul tak apa yang dia cakap? Berbetulan dengan Quran dan hadis. Tapi ustaz tu kata ustaz, orang perempuan masuk masjid, kalau dia ada haid, dia boleh kontrol darah haid dia, tak menitik, tak keluar, tak mengotorkan masjid, dia boleh masuk masjid. Okey, siapa kata? Ustaz kata. Baik, kita tabayanu dulu. Buka kitab. Ni dia. Perempuan yang uzur, yang haid, dilarang masuk masjid. Ni dia. Nak ikut ustaz ke? Nak ikut hadis Nabi. Itulah tapis dia. Bukannya susah. Oh ustaz, saya pergi ceramah tu, ustaz tu bagus ustaz. Dia ceramah ustaz, tak ada kulit ustaz. Isi saya, kepala bapak, aram jadah, tak berhenti-henti ceramah dia ustaz. Dia bagi sungguh puas hati dengar ustaz. Kepala bapak saja ustaz. Kejap. Kita tengok Nabi ada tak sebut. Ni dia. Surah Al-Furqan ayat 10, Allah melarang maki orang, Allah melarang hamun orang. Hang nak ikut dia ke hang nak ikut Quran? Itulah nama dia fatabayanu. Tu yang saya sebut tahun lepas. Depa tuduh saya rogol orang bawah tali api dekat sekolah saya. Seorang je mai tanya saya. Dia ni perempuan Indon, bawa 3 orang anak. Datang jumpa saya nak berubat. Dia sakit, suami dia duduk di Johor. Suami dia hantar nak berubat, suami dia balik. Suami dia kerja, tak boleh jumpa saya. Dia mai hari Jumaat, saya hari Isnin baru ada. Hari Sabtu dengan hari Ahad dia duduk di sekolah pondok saya. Hari Isnin baru saya ada di sekolah. Hari Isnin pun dia datang. Dia bawa anak dia 3 orang duduk dalam bilik saya. Saya kata ada masalah apa akak? Dia tengok muka saya ni. Aku benci sama kamu. Oh sudah. Mana aku kenal kamu marah aku siapa? Dia terajangnya saya, dia ambilnya, dia bawa air mineral, air jampi, nak je suruh jampi, dia baling kat saya tu. Sudah, apa hal pula. Saya panggil pembantu saya. Dia panggil Ustaz Mukhtar kejap. Aku tak boleh seorang nampak semangat lebih ni. Kawan ni pun lari pergi panggil. Dalam tu dia gomoi tuan-tuan, dia serang dia saya, dia masuk hantuk. Anak-anak lari bertempiara. Dengan kerani saya di pejabat saya tu pun lari takut. Dia lari, saya jampi dia daripada jauh, dia tumbang. Dia bangun balik, dia hembus dia tumbang. Lepas tu dia lari ke pejabat, si kejar dia. Jadi dah lari ke jalan raya, takkan kita nak biar. Yang sahabat saya Ustaz Mukhtar ni tengah duk mengajar Quran tajwid. Nak datang tu pula, nak 2-3 orang, saya kejar dulu. Saya cekak dia belakang tengkok dia, saya rebahkan dia tepis saya pula. Saya pun tepis dia balik. Jadi kejadian itu berlaku 12 tengah hari di tepi jalan raya bawah tali api. Tengah duk bersilat dengan dia itu, datang satu kereta kancil warna putih. Perempuan pakai tudung labuh lagi. Dia tengok saya buat. Saya kata habislah aku. Perempuan ni lari, dia buka tudung sampai ke jalan besar. 5 orang baru sampai ni. Tak stop saya 5 orang naik kereta. Saya naik motor hambat. Sampai dekat 1 kilometer. Cekup dia 4-5 orang, ikat dia, boh lah kereta, pekuk dekat seat kepala dia lagu tu. Diam, tak kata apa lah. Hampa pergi panggil polis. Tu tak larang altih kita buh gari dia, pergi hantar ke hospital. Panggil polis 2 orang mai. Kejadian tu berlaku hari Isnin. Hari Rabu usrah. Perempuan ni kepala usrah.
Tuan-tuan jangan mengaji dengan Ustaz Kazim. Depan mata saya dia romen, depan mata saya, bawah tali api. Masya Allah. Hari Sabtu satu perempuan telefon saya. Saya tengah buat kursus haji di Kampung Gajah. Tengah saya duduk tunggu juruacara bercakap, perempuan ni telefon. Ustaz nak tanya betul-betul ni. Ya, mak saya hari Rabu lepas pergi usrah. Dia kata jangan dah beli CD Ustaz Kazim. Saya ni peminat setia Ustaz ni, duk beli CD di Kuala Lumpur ni. Saya nak tanya Ustaz, betul ke Ustaz ada romen dengan satu perempuan hari Rabu, hari Isnin yang lepas? Romen? Romen di mana? Ustaz jangan tak mengaku Ustaz. Saya tanya ikhlas ni Ustaz. Saya kata awak tanya saya, nak bagi saya mengaku, mana mau, saya tak buat. Di mana saya romen ni? Perempuan mana? Perempuan tu tak nak kat Ustaz. Tapi Ustaz pujuk dia juga. Ustaz kejar dia, betul tak? Masya Allah. Yang banyaknya saya tak mau orang. Orang pujuk saya, yang tu banyak lah. Bukan saya pujuk orang. Nampak tuan-tuan? Seorang dia tanya. Saya kata fitnah. Lah ni macam inilah. Kalau saya mengaku, saya tak mengaku, nanti awak akan cakap. Mak awak akan cakap. Dah berak tengah jalan. Siapa nak mengaku? Tak adil kalau saya kata tidak. Ini nombor pejabat, ini nombor telefon Ustaz Mukhtar, ini nombor telefon PA saya, ini nombor telefon driver saya, ini nombor telefon Pak Ya. Kami 5 orang ni yang kerja perempuan ni. Tanya betul-betul. Adakah saya rogol perempuan ni, saya romen perempuan ni? Ini dia nombor dia. Pilah tanya sendiri. Baru boleh dapat keadilan. Mula-mula dah tanya saya mungkin tak mengaku. Takkan nak berak tengah jalan nak mengaku. Berak tepi jalan pun tak mengaku, tak apa tengah. Jadi cuba tanya 5 orang. Mereka ni lah yang akan dapat. Okey, bila dah dapat jawapan nanti, balik bagi tahu dekat mak. Betul tak betul yang kepala usrah tu cakap. Kalau tak betul dia fitnah, wajib dia minta maaf pada saya. Sampai sekarang kepala usrah ni tuan-tuan tak pernah minta maaf. Dia berjalan fitnah. Ini jahat. Ini dia ni. Adakah saya rugi? Saya tak rugi. Adakah saya jahat? Saya tak jahat. Saya dapat pahala. Tiap-tiap kali mereka semayang, pahala mereka dah transfer ke dalam akaun saya. Tiap-tiap kali mereka baca Quran, tiap-tiap kali mereka baca hadis, pahala mereka semua dapat saya. Sebab mereka memfitnah saya. Perempuan itu namanya Aisyah. Sekarang terus belajar di Al-Barakah. Suaminya Cina, masuk Islam. Dan baru-baru ni suami dia telah berjaya mengislamkan seorang lelaki Cina. Sebab tiap-tiap hari dia beli CD saya. Suami dia beli CD, Aisyah beli CD. Akhirnya kawan dia yang bukan Islam dengar CD dalam kereta, dalam rumah. Bila mereka ni mai ke rumah, dalam kereta dia pasang. Akhirnya laki-laki kawan suami dia pun bulan lepas masuk Islam lagi seorang. Syukur pada Allah. Rogo-rogo orang saya pun dah 6 orang dah masuk Islam. Tahun lepas 5 orang. Tahun ini seorang. Mudah-mudahan dapat lagi. Setahun 5 orang masuk Islam pun jadilah. Hasil daripada ceramah kita, hasil daripada kuliah kita dalam CD ni. Daripada kita duk kutuk orang, berapa ramai orang bukan Islam yang masuk Islam. Jahat-jahat saya pun, buruk-buruk saya pun, bila orang beli CD, bila orang dengar ceramah kita, orang masuk Islam. Walaupun tak ramai, 5 orang je tahun lepas jadilah. Daripada tak ada siapa langsung yang masuk Islam bila dengar ceramah kita. Jadi kita doa tuan-tuan, bila ceramah kita baik, bahasa yang kita guna sopan baik, lagi fitnah orang buat pada kita, lagi banyak kebajikan yang Allah bagi kepada kita. Jadi ayat yang ke-6 kita akan sambung lagi pada bulan hadapan. Ni baru kita belajar tentang asbabun nuzul. Sebab apa turunnya ayat nombor 6. Belum kita lagi belajar cara-cara nak menapis sesuatu berita. Dan apabila kita dah dapat sesuatu berita, apa yang kita nak buat? Saya nak sebut kata-kata Sayyidina Ali. Kalau kamu tahu sesuatu berita, janganlah bagi tahu perhabis cerita itu. Kalau kamu tahu sesuatu cerita, janganlah cerita pada orang lain habis-habis apa yang kamu tahu. Simpan sikit-sikit. Sebab bukan semua orang boleh terima apa yang kamu tahu. Boleh faham ya? Baik, cukup sekadar itu. Kita jumpa pagi nanti di Masjid Ar-Ridwan pukul 9 pagi. Kita punya kuliah kitab Al-Mu'inul Mubin dan kitab Hidayatul Mutafakkirin.
Pagi ni kita tak buat. Dulu kita buat semayang orang sakit. Saya agak tak apa sihat, tak buat persiapan. InsyaAllah di Masjid Ar-Ridwan nanti waktu-waktu macam itu pukul 9 pagi kita akan buat tajuk-tajuk khas. Dulu saya buat tajuk 6 Jahanam. Yang terbaru saya buat tajuk Mimpi Laila. Jadi saya syorkan tuan-tuan nanti bila keluar CD Mimpi Laila, beli CD. Ada 2 CD. Tajuk dia Mimpi Laila. Khas mimpi. Oh, bukan nama lagu, tak ada nama tajuk. Nama dia Mimpi. Huraian terhadap mimpi. Tuan-tuan dengar betul-betul. Bagaimana mimpi yang ada makna, bagaimana mimpi yang tidak ada makna, bagaimana mimpi daripada Allah dan mimpi daripada syaitan. Jangan biarkan hidup anda dibelenggu mimpi. Wallahu a'lam. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.